weak pawn, selalunya weak pawn lah. Kita tak nak target pawn yang keadaan yang mana yang strong pawn ni. Ini dipanggil sebagai strong pawn. Ini dipanggil sebagai weak pawn. Masing-masing tahu kenapa dia strong, kenapa ini weak. So, ini strong disebabkan oleh pawn yang belakang, jaga dia. Pawn yang belakang ni dikatakan weak disebabkan dia berada di belakang atau dipanggil sebagai backward pawn. Pawn yang belakang tak ada pawn yang support dia, dipanggil sebagai pawn yang weak. Dalam kes ni pawn yang weak. Ini pawn yang strong. So jadi pawn yang ini pun dikira sebagai boleh susah untuk kita serang jauh. Okey, tapi sebenarnya yang dalam kes yang pertama ni pun nak cerita bukan yang kita nak target pawn, tetapi kita nak target square. Square juga penting Kadang-kadang kita fikir macam kita nak target benda yang kita boleh makan. Buat apa kita nak target square? Square lah tapak yang pertama yang perlu kamu kuasai, perlu kamu target atau perlu kamu serang untuk kamu letak piece kamu kat situ. Dalam kes ni, okey, kita perlu kenal pasti sekarang ni kita bermain putih, kita perlu kenal pasti kawasan di sebelah lawan. Dan ini hitam, kita kena kenal pasti kawasan di sebelah lawan. Barisan yang pertama, rank yang pertama dalam kawasan dia, sebab aku cerita dulu, ni dalam kawasan hitam, kawasan lawan kita. Yang separuh lagi ni adalah dalam kawasan putih. Sekarang ni kita nak menyerang dalam kawasan hitam. Jadi apa yang kita perlu fokus kita adalah pada sebelah yang sana. Kita tak nak fokus pada sebelah yang kita. Sebab kita dalam nak menyerang, kita kena fokus pada kawasan lawan. Jadi dalam kawasan lawan, kita kena kenal pasti rank yang pertama dalam kawasan lawan. Macam mana kita nak kenal pasti weak square ataupun petak lemah. Okey, kalau kamu tengok pada barisan yang pertama dalam kawasan lawan, okey, kita tak nak dalam kawasan kita kita nak dalam kawasan lawan. Maksudnya barisan yang pertama dalam kawasan lawan, barisan yang kedua, ketiga dan keempat. Selalunya kita tengok barisan yang pertama dan yang kedua. Okey, dan selalunya barisan pertama dan yang kedua lah selalunya. Okey, kita tengok petak lemah adalah yang kita nak target. Fokus kita adalah kita nak target petak lemah. Petak lemah, macam mana kita nak tentukan petak lemah adalah dengan kita tengok petak yang tak dijaga oleh pawn. Okay, kita senaraikan dalam kebanyakan petak di sini. Okey, ni yang aku highlightkan ni. Kita kena tentukan petak mana yang tak dijaga oleh pawn. Petak mana yang tak dijaga oleh pawn adalah petak yang dikatakan lemah, ataupun yang tak akan dijaga oleh pawn, yang tidak akan dijaga oleh pawn. Kita kira daripada sini, kita kira daripada kanan lah. Okey, adakah petak ini lemah? Adakah petak ini lemah yang tidak akan dijaga oleh pawn ni maksud tu? Adakah petak ini lemah? Siapa boleh beritahu? Adakah petak ini lemah? Tidak. Tidak, sebab akan ada pawn yang akan serang. Okey, slow-slow aku akan pergi. Yang ini pun tidak, sebab akan ada pawn yang boleh diserang. Dan kita mungkin boleh letak piece tu buat sementara, tetapi akan dihalau keluar. Kita tak nak dalam keadaan petak yang tak stabil, maksudnya boleh diserang dan kita terpaksa ke belakang. Piece kita terpaksa ke belakang sebab kita nak letak piece di petak yang lemah tu. Okey, yang kedua, petak ni adakah petak lemah? Dalam kes ni pawn lah. Kita kalau boleh kita abaikan yang mana bukan pawn, sebab kita nak fokus pada square. Jadi pawn kita tak nak kira dulu lah. So yang ini, adakah petak ni lemah? Ya. Yes, petak ni adalah yang lemah. Aku highlightkan kalau merah lah. So jadi petak ni tak lemah sebab ada pawn yang jaga. Okay. Sama juga petak ni lemah. Ya, petak ni lemah. Akui petak ni adalah lemah. Aku highlightkan kalau merah. Okey, dalam kita tengok barisan yang pertama dulu. Okey, dalam kedua-dua petak yang lemah ni, kamu kena pilih petak yang terbaik untuk kamu pilih, untuk kamu letak piece. Kedua-dua petak ni lemah, tetapi petak yang mana yang mudah untuk kamu letak piece? Adakah petak ni senang untuk kamu letak piece kamu? Tidak, sebab jauh. Piece kamu terlalu jauh. Yang boleh pergi, kuda nak pergi sini sangat susah. Dan lagi satu, dia terketepi. Kita tak nak letak piece kita yang jauh daripada Asian. Selalunya Asian berlaku di tengah, jadi kita nak fokus kita adalah di tengah. Kita abaikan yang ini. Jadi kita hanya memilih petak yang tengah ni dengan petak weak square. Ni cara kita nak tengok petak tu. Dan sama ada lemah atau petak, dengan kita tengok. Jadi yang pertamanya tak ada point yang serang. Yang kedua dia, piece kita dah ready nak jump. Dalam keadaan ni, piece yang dah ready nak jump, piece kita yang dah ready nak jump adalah kuda. Okey, kuda saja yang kuda yang terbaik di sini. Dia boleh serang banyak petak di sini. Okey, tetapi dalam keadaan ni, masalahnya
bila mana kita letak terus kuda di sini, kita akan ada masalah dari segi kena makan, betul tak? Kena makan dengan kuda. Jadi objektif kita adalah kita nak letak kuda di situ. Tetapi malangnya dimakan dan keadaan ni berlaku menghalang kita daripada kita letakkan kuda di sini. Kalau kuda di sini, kita mengawal banyak petak lah. Keadaan yang mana akan membuatkan keadaan hitam susah untuk gerakkan buah dan kuih, susah nak gerak sebab kuda serang petak hitam di kawasan sini. Jadi macam mana, apa yang perlu kita buat dulu supaya keadaan kuda di sini tidak boleh dimakan oleh mana-mana fish. Bishop makan kuda. Yes. Disebabkan kita tahu. Yes. Okey. Bila mana tak ada puan yang serang, kuda kita boleh pergi. Semuanya hanya fish lagi. Ada masih tinggal fish yang menyerang. Jadi kita tak nak letak kuda tiba-tiba kena makan. Kita nak pastikan kuda kita hidup di sini. Jadi kita kata kita remove the defender kepada petak ni. Jadi the only defender pada petak ni adalah kuda. Kita remove dulu. Okey. Kemudian barulah kita lepas dia makan, kita jump. Kita attack queen. Queen mungkin kena balik sebab ini adalah double attack. Queen kena balik. Jaga ni. Dan keadaan ni dikatakan yang mana putih mempunyai position yang selesa. Dan dalam keadaan ni, coach rasakan hanya putih saja boleh menang dalam position ni. Sebab apa? Hanya putih pressure hitam. Dan keadaan ni sebenarnya putih dah boleh menang pawn pun. Dia makan sini dan dia attack sini. Tengok keadaan yang mana. Sama ada kamu nak main lebih satu pawn ataupun kamu nak main nak menyerang. Kekalkan kuda di sini, pressure bishop. Dan tengok keadaan yang susah, makan bishop ataupun attack lah. Keadaan di sini bukannya aku nak cerita macam mana nak follow up dan menang game. Tapi sebenarnya keadaan kita nak dapat keadaan yang mana minor piece kita, yang ini dalam case ni kuda, mendominasi minor piece lawan. Masing-masing mempunyai rook dan queen. Tetapi bezanya adalah kekuatan pada minor piece kita. Dekat sini dipanggil sebagai positif, putih mempunyai dominasi dari segi minor piece terhadap minor piece hitam. Jadi ini dia saja yang boleh makan bishop. Manakala bishop sampai bila pun tak boleh makan sebab berbeza colour kan. Jadi kita kata position ni dikatakan adalah advantage untuk putih lah. Ni berkenaan dengan target macam mana kamu nak ni. Okey, contoh yang seterusnya. Semua boleh faham yang ni ya. Macam mana kamu nak make sure kamu kuasai square. Boleh faham? Okey. Nak aku laju lagi ke slow stick ke? Okey dah okey dah. Semua okey semua pandai-pandai kot. Asalnya boleh kot. Kau cerita ni. Dia boleh check. Sebab apa mungkin dalam tempoh 2 jam kalau aku slow sangat nanti buat habis. Nampak benda. Okey. Itu yang contoh yang pertama. Kita akan contoh yang kedua. Bagaimana bila mana kamu dapat kuasai petak square lemah ni, kamu akan menghalang lawan kamu atau menjadikan lawan kamu pasif. Contoh yang kedua adalah yang ini. Lagi satu. Okey, putih Langkah pertama, sebelum kamu letakkan piece kamu ke petak tu, kamu kena senaraikan dulu senaraikan petak-petak lemah dalam kawasan lawan kamu. Okey, dalam kes ni kita pemain putih, macam mana nak senaraikan petak yang lemah dan pilih yang terbaik. Dalam kes ni barisan pertama, ni barisan yang kedua. Sekarang kita kira dulu dalam barisan pertama. Okey, yang mana petak lemah ini bukan lemah sebab ada puan jaga. Ini pun mungkin kalau duduk pun kena halau. Jadi kita tak berminat dengan petak ni. Juga ini puan jaga, yang ini pun tak berapa nak ni mungkin akan diserang selepas kuda gerak dan puan attack. Yang ini pun ada puan yang boleh attack, so kita tak berminat. So yang ini pun sama, yang ini weak. Okey, yang ini weak. Yang ini pun tak weak, minta maaf, ada puan tolak. Yang ini tak weak. Okay, yang ini yes weak, hanya piece saja. Kita tak kena dengan piece yang jaga. Sekarang kita fokus kepada hanya pawn yang attack ataupun tak. Okay, dalam piece ni, okay, ini weak juga. Okay, ini pawn. Okay, yang lain semua mungkin ini pun weak. Okay, dalam ketiga-tiga senarai ni, kita dah senaraikan sebagai petak yang lemah. Petak yang lemah adalah petak yang tak diserang oleh mana-mana pawn. Tetapi dalam ketiga-tiga ni, yang mana yang kita nak pilih supaya kita jadi petak yang kita nak letak piece. Okay? Kalau kita tengok dekat sini coach dulu jawab lah. Kalau kita tengok dekat sini, ini terlalu jauh dan terlalu ke tepi dan terlalu susah untuk piece kita pergi. Jadi kita juga tidak berminat dengan petak ni. Juga yang ini agak ke tepi, jadi jauh dan ada piece yang jaga. Terus kita
abaikan yang ini dan tinggal hanya petak lemah di sini. Jadi bila mana kamu ada step-step langkah demi langkah macam mana nak kena pasti petak lemah dan kamu dah nampak piece kamu dah ready pergi. Bermakna kata kamu tidak akan membuang masa dengan menggerakkan benda-benda yang membuang masa. Jadi aku yang mencerita ni supaya kamu tahu keadaan yang mana kepentingan petak lemah adalah supaya kamu duduk dan kamu kuasai petak tu dan melemahkan lawan kamu ataupun menjadikan lawan kamu pasif. Jadi adalah gerakan-gerakan yang kamu buat macam kamu tak ada plan. Dalam kes ni bermakna kata kamu dah jumpa plan. Plan yang pertama adalah kenal pasti petak lemah. Kemudian letakkan piece kamu di petak lemah. Keadaan ini akan menyebabkan kita mempunyai masalah untuk control file. Dia tak boleh challenge file. Okey, dia tak boleh pergi root ke sini disebabkan oleh kekuatan kuda yang mengawal petak key. Dan dia tak boleh keluar juga root dalam keadaan sini sebabkan kuda ni mengawal kedua-dua petak yang mana untuk root lawan keluar. Okey, dalam kes ni mungkin kita katakan advantage untuk putih lah. Putih boleh control file. Okey, sebelum dia pergi mungkin dia tolak dulu, kuda mungkin ke tepi. Kemudian dia pergi ke sini, pressure point sini. Okey, jadi keadaan ni hanya putih saja yang boleh improve kedudukan dia ataupun boleh menyerang. Manakala hitam hanya wait and see. Maksudnya tunggu dan lihat lah sebab apa dia tak boleh nak halau kuda daripada petak. So jadi keadaan ni dikatakan putih mempunyai kelebihan lah dari segi minor piece yang mana yang menghalang pergerakan hitam. Dalam kes ni root tak boleh control file. Bila root tak boleh main, root putih boleh main, maksudnya pasif lah. Hitam dalam keadaan sangat pasif. Jadi ini adalah keadaan yang mana keadaan yang mudah lah macam mana kamu nak kuasai petak lemah. Benda ni kamu kena tahu. Mungkin kamu dah tahu tapi sebenarnya pun memberi jalan atau step yang lebih terang atau nampak sebenarnya benda ni kena terang, jelas supaya bila mana kamu main kamu tahu nak buat apa. Itulah bila mana kamu tahu formula berkenaan dengan target ni, kamu sekurang-kurangnya kamu dah ada plan dalam permainan kamu. Tak adalah kamu main tolak. Okey, kamu rasa macam itu sedap je. Chess sebenarnya dia ada langkah demi langkah, dia step demi step ataupun strategi dia adalah kamu kena kenal dulu apa yang perlu kamu tahu dalam case ni adalah target lah. Kamu kena tahu dulu berkenaan dengan target, plan, apa weak point dan sebagainya supaya kamu boleh setiap langkah yang kamu buat itu adalah langkah yang betul lah. Tak adalah langkah yang ikut nasib mana tiba-tiba menang, tak. Benda ni bukan nasib. Sebenarnya benda ni jatuh adalah benda yang langkah demi langkah yang kamu kena faham dan kamu capai target ataupun tujuan dalam game tu. Ada step demi step, langkah demi langkah. Untuk langkah demi langkah tu macam mana nak kuasai adalah dengan cara formula ni lah. Supaya permainan kamu jelas, tak adalah macam main tak ada plan. Orang kata main tak ada plan. Sebenarnya banyak berlaku dalam kita kata bawah 12 ni selalu berlaku macam tu lah. Tapi aku harap kamu kurang-kurangnya ada basic tertentu. Okey, jadi ini hanya top up saja. Baik, aku sambung yang contoh yang seterusnya. Okey, ini sedikit mencabar, sedikit menguji minda berkenaan dengan target juga. Okey, kalau kamu tengok kita bermain putih, dalam kes ni kita nak ke petak lemah, tetapi petak lemah itu dijaga. Dalam kes ni dia kena buat kerja sikit, dia kena ada operasi sikit, operasi untuk menghasilkan petak lemah. Kalau kita tengok contoh yang pertama, okey, contoh yang pertama yang bishop makan kuda, itu adalah satu operasi mudah untuk menghasilkan petak lemah supaya kuda boleh lompat kan. Itu contoh yang pertama tadilah. Operasi yang sangat mudah. Tapi operasi ni mungkin kita kata kena fikir sikit. Agak susah, tapi konsep yang sama untuk menghasilkan petak lemah. Okay, dalam kes ni kita tengok kita tengok minor piece kita kan. Kalau kita tengok dalam kes ni kita nak, kalau kita tengok petak lemah, kita kata kadang-kadang kita perlu cari petak lemah dulu. Kadang-kadang piece kita dah ready nak lompat kan, kita dah nak pergi ke situ tetapi petak tu tidak lemah. Ini berbeza sikit berbeza sikit. Kalau yang tadi kita tengok terus jumpa petak lemah, kita terus lompat piece ke situ ataupun hapuskan defender kepada petak lemah tu, kemudian pergi ke situ. Dalam kes ni kita tak ada petak lemah tetapi piece kita ready nak lompat ke situ.
ke situ tu ataupun petak yang kita nak lompat tu tak lemah. Dalam kes ni sedikit kamu kena kreatif ambil mindset tu. Dalam kes ni kita nak pergi ke situ. Kes kamu dah ready. Dalam kes ni kalau kita tengok kalau kita tengok bayangkan bila kita tengok keadaan kedudukan king dan kuda di sini dan kita punya kedudukan king dan rook di sini, dan adakah bagus kalau kita boleh lompat kuda ke sini? Betul tak? Kalau kita boleh lompat kuda ke situ adalah sangat bagus sebab dia fork king dan rook. Tapi dalam keadaan ni dia dihalang oleh pawn. Dihalang oleh pawn ke petak tu. Jadi petak ni tak lemah, masih lagi kuat. Macam mana nak jadikan petak ni lemah? Siapa boleh bagi? Bishop H6. Bishop H6, ada yang kata Bishop H6. Ada yang kata pawn tolak. Okey, kamu nak bagi bishop ke kamu nak bagi pawn? Jadi kita tak nak bagi bishop lah. Dalam kes ni kita ada pawn yang boleh pergi, jadi tak perlu bishop. Kadang-kadang pawn ni tak ada. Kadang-kadang bayangkan pawn ni tak ada. Kalau ada queen kat sini, okey tak bagi bishop? Dikira okey lah. Okey lah sebab kalau kita bagi bishop, kita bagi kuda, maksudnya lepas fork dia makan balik kuda. Okey, sebab 6 3-3-6, queen ni adalah 9, jadi kita untung sebenarnya. Tapi dalam kes ni rook kita bagi bishop tak berbaloi lah. Dia makan kita 3, kita fork, dia makan balik kuda lepas dia makan rook kita. Lepas kita makan rook dia makan balik kuda kita. Jadi kita rugi 6. Kita rugi kita hilang 6, dia hanya hilang 5 sebab rook makan balik kuda kita. Kan kita akan hilang kuda, kita akan hilang bishop, kita hilang 6, dia hanya hilang 5. Sebenarnya dalam kes ni kita tak nak. Selalunya dua minor piece ni kuda dan bishop selalunya sangat kuat berbanding satu rook. Maksudnya dua ni lagi kuat daripada satu rook. Maksudnya dari segi nilai pun dia menunjukkan 6 terhadap 5. 6 ni lagi kuat daripada 5. Maksudnya dua ni selalunya lagi kuat lah. Okey, lagi kuat lah daripada rook. Jadi kita tak nak hilang rook. Maksudnya kita tak nak hilang 2 piece untuk satu rook. Jadi dalam kes ni tujuan kita nak pergi kuda ke sini, tetapi yang menghalang adalah pawn. Jadi kamu kena berfikir secara kreatif. Kita kata kalau kita tengok ada pawn jagalah, kita buat benda lain lah. Jangan terus give up. Sebenarnya kita masih ada usaha untuk akutkan pawn. Mungkin kuda kita dah ready lama dekat sini nak pergi, tapi pawn kita masih di belakang. Tak apa, yang lain masih selamat. Contohnya macam tak ada apa lagi kat sini, dia mungkin nak makan pun mungkin kita duduk sini, kita dapat pawn belakang. Kan, kalau kita tengok dari segi keselamatan kita, dia makan pawn, rook kita aktif dalam ni, dalam dekat 7 rank. Jadi kita kata pawn ni okey nak bagi sebab kita aktifkan rook kita di 7 rank. Bila dia makan, kita attack queen, dia makan di pawn pun tak apa, kita attack 7 rank. So maksudnya rook kita sangat aktif lah keadaan kalau dia makan ni. Kita tengok keadaan keselamatan kita lah. So jadi cepat sebenarnya tolak pawn, tolak dan queen. Maksudnya kamu ada plan, tak adalah macam kamu okey gerak queen ke mana ke sini ke saja gerak sini, tak ada plan. Dalam kes ni plan yang terbaik dengan kedudukan piston adalah kamu nak menghasilkan petak lemah dalam kawasan hitam yang mana piece kamu dah ready nak pergi. Tadi dah ada petak lemah, sekarang kamu nak hasilkan petak lemah, piece kamu dah ready nak lompat. Caranya adalah menghapuskan ni lah pawn yang menjaga petak ni, yang jadikan petak ni kuat. Hapuskan pawn ni, push ni, kalau dia tolak ke depan ataupun makan pawn. Okey, kalau dia tak makan, contohnya kalau kamu tolak, sedikit lah kita discuss berkenaan dengan position ni. Kalau contohnya kalau dia makan ataupun dia push, dia akan rugi rumah, dia rugi exchange lah. Jadi kalau dia tak makan, katakan dia buat benda lain, so sebenarnya kamu dah ada attack dengan kawasan sisat lah. Contohnya buat benda lain, dia mungkin dia lari rook ke, elakkan dia kena fork, kemudian kamu makan. Okey, sebenarnya kamu dah hapuskan satu shield lah, ataupun kawasan melemahkan petak di depan king. Kadang ni kalau sekarang ni pun attack kuda, kalau dia makan, sebenarnya kamu dengan menghapuskan pawn di sini kan, yang mana peringkat awal ni dia menjaga 2 petak penting di sini. Sebenarnya petak ni boleh digunakan untuk kamu letak piece kamu lah. Keadaan di sini adalah kamu tengok keadaan sini, petak ni kamu nak letak dengan apa? Selepas dia jadi lemah, kamu kena fikir kamu nak letak dengan apa? Kamu nak check terus ke? Okay, sama ada kamu nak check terus ataupun kamu nak buat queen. Nampak senang dah piece kamu nak pergi dan menyerang. Dengan hanya kamu menghapuskan pawn ni, semua pun dia tak mati rook,
Tetapi dalam keadaan bila mana kamu berjaya menghapuskan puan di sini, kan? Sebenarnya kamu mendapat dua petak penting. Bukan petak di F6 saja, petak di H6 juga akan menjadi tempat kamu untuk melancarkan serangan lah. Contohnya dalam keadaan ni, Queen boleh pergi dan satu step check, dan mungkin kalau dia terbelakang, Bishop pula, saya check nak kaki itu. Banyak benda ataupun kuda pergi check. Banyak benda yang kamu boleh buat dengan keadaan bila mana semua pun dia tak kena spot, dan kamu dapat dua petak ni untuk lancarkan serangan. Ni cara kita nak melemahkan petak. Lemahkan petak dan bawa piece kamu pergi ke situ. Kan? Petak yang paling sedap untuk kamu lemahkan depan king, cepat piece kamu pergi ke petak tu dan sangat dekat dengan king lawan lah. Ni mudah untuk kamu menyerang. Jadi sebenarnya yang macam ni, tak perlulah kamu gerak main sebelah king side, jaga pawn, kalau dia nak makan pawn jaga pawn. Benda ni terlalu perlahan. Dia mungkin ambil masa 40 move lagi, tak tahu siapa menang. Dalam case ni nampak dah Putih dah menang. Putih dah menang dari segi position lah. King safety dengan weak square, piece dah ready, terlalu banyak piece nak pergi, kuda safety check, kuda ni, bishop, queen dah ready nak pergi. Maksudnya terlalu mudah, laluan dia terlalu mudah. Dengan hanya menghasilkan petak lemah dengan cara hit. Boleh faham lah? Jadi jangan terlalu bermain strategi dalam keadaan ni. Kalau kita fikir alamak dia ancam pawn, sebenarnya kamu ada benda yang lagi penting dekat sini lah. Jadi cara ni menunjukkan, memberi gambaran ataupun memberi indikator kepada kamu bahawa dengan cara menghapuskan pawn, hanya satu pawn, sebenarnya memberi ruang kepada memberi sangat banyak ruang kepada piece kamu untuk pergi melawan, untuk pergi menyerang king ataupun musuh kamu lah. Di sebelah sini key side lah. Ok, jadi kita tengok habis untuk yang ini. Aku tak nak cerita macam mana nak pergi checkmate ni, sebelah pada kamu skill masing-masing lah. Aku tak boleh cerita 2 jam dan 2 jam ni serang checkmate. Itu skill yang kamu sepatutnya dah ada lah. Aku hanya menunjuk memudahkan cara untuk kamu lah. Untuk menyerang, memudahkan lagi cara untuk kamu menyerang lah. Kalau kamu sendiri dah pandai menyerang, aku memudahkan cara lagi lah. Okay, mungkin kita akan pergi tajuk contoh yang lain.